Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita untuk sesi yang kedua berkenaan tentang fiqh sunnah dalam menyambut hari raya Aidilfitri. Walaupun kita dah alhamdulillah baru masuki fasa yang kedua daripada sebulan Ramadan, tapi persiapan untuk mengetahui berkenaan tentang sunnah Nabi SAW yang dianjurkan pada hari raya Aidilfitri. Kenapa? Sebab apa? Terdapat dalam setiap amal ibadah seperti yang kita katakan tadi, terdapat padanya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua amal ibadah yang disyariatkan Allah, ada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semasa menyambut hari raya Aidilfitri, terdapat padanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebagai mukadimahnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dia maksud Aid? Fairuz Abadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qamus Al-Muhit mendefinisikan Aid dari segi bahasa sebagai kullu yawmin fihi jam'un, yang bermaksud setiap hari yang ada padanya perhimpunan. Ya. Maksud yang lain adalah setiap hari yang disambut padanya kerana mengingati yang mulia atau yang dicintai. Yang mana definisi bahasa ini adalah umum, merangkumi semua bentuk perhimpunan, sama ada yang berunsur keagamaan, kebudayaan maupun kekeluargaan. Tapi yang kita nak fokuskan pada hari ini insya-Allah berkenaan tentang hari raya Aidilfitri ataupun hari raya puasa secara khasnya insya-Allah, ya. Okay. Hari raya adalah syiar dalam agama Islam, ma'ruf. Bahkan ini adalah dua hari raya yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang diriwayatkan hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad ubaddilukum bihima khairun minha yawmul adha wa yawmul fitr." Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kamu dengan dua hari yang lebih baik daripada keduanya, iaitu hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidilfitri. Maksud daripada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kamu menunjukkan bahawa hak penentuan dan pensyariatan hari raya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, kita dalam Islam yang menentukan hari raya ataupun secara khasnya syariat adalah siapa dia? Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang akan menentukan syariat ni. Kita tak boleh memandai-mandai nak kata ini pun hari raya, ini pun hari raya, ini pun hari raya, melainkan terdapat padanya dalil sama ada daripada Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak berani mencipta hari raya untuk umat Islam berdasarkan pemikiran logik akal baginda. Ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui pensyariatan yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya suka untuk ulang benda ni? Sebab apa? Supaya kita ada prinsip dalam kehidupan kita. Setiap amal kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencari apakah dia perintah sunnah dalam setiap amal kita. Sebagai contoh, apa-apa pun, solat ke, puasa ke, haji ke, umrah ke, apa pun ibadah, wajib untuk mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang tu mengatakan dia cinta Rasul, ataupun secara umumnya dia mengatakan dia cinta Allah, kan? Saya cinta Allah.
tapi dia tak ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dia tak ikut, dia hina pula. Hadirin mata Allah. Bahkan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Biasa kita dengar Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kamu ikutilah aku. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kita akan dapat bila kita cinta Rasul ataupun ikut Rasul? Ittiba' fattabi'uni, ikutlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kita akan dapat? Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tadi di dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, ataupun biasanya kita biasa dengar Tafsir Ibn Katsir. Beliau kata apa? Barang siapa yang mengatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia seorang pendusta, pembohong. Dia kata dia cinta Allah tapi dia tak ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seorang pendusta. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam Al-Quran? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak keluar daripada lisanmu wahai Muhammad, melainkan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam sunnah, dalam menyambut hari raya ni, kita kena pegang sungguh-sungguh sunnah ni. Supaya apa? Hari raya ni ibadah, kan? Supaya tak sia-sia hadirin Allah. Supaya Ramadan yang kita bersungguh-sungguh beramal ibadah, satu Syawal kita tak ikut sunnah, habis itu punya pahala. Rugi kita tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah contoh kita yang terbaik. Tak ada yang terbaik selain Rasulullah SAW. Allah kata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang terbaik kepada siapa? Kepada orang yang mengharapkan hari akhirat dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Sebab itu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, penting, sangat penting untuk kita mempelajari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak belajar? Kalau kita tak menuntut ilmu, betul kan? Macam mana nak tahu? Dan kita kena menuntut ilmu supaya apa yang kita tahu tu adalah berdasarkan ilmu. Sebab tu dalam perkara ni kita pun kena tahu, insya-Allah. Ada beberapa perkara sebenarnya dalam sunnah Rasul SAW dalam menyambut hari raya. Cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan permohonan Allah berkenaan tentang yang perlu kita buat dan yang perlu kita jauhi. Okey. Seterusnya, Islam tidak mengharuskan umatnya berhari raya atau meniru hari raya penganut agama lain. Justru Allah Subhanahu wa taala menggantikan hari raya yang khusus untuk umat Islam sebagai ganti kepada hari raya kaum musyrikin. Umat Islam pada hari ini diuji dengan pelbagai bentuk perayaan baru yang dicipta berdasarkan logik akal manusia ataupun yang ditiru daripada golongan bukan Islam. Bahkan dalam statistik menyebut bahawa umat Islam di India menyambut sebanyak 144 jenis perayaan dalam setahun. Bayangkan, 144 perayaan. Banyak sekali hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kan? Banyak Dan ini tidak dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam berhari raya Islam hanya 2 hari raya. Apa dia? Aidil Fitri, Aidil Adha. Nanti dah dulu. Kita buka soalan nanti ya, insya-Allah. Okey. Dan ada mata Allah Subhanahu wa taala benda tasyabuh. Tasyabuh ni apa? Penyerupaan. Tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang kafir, adalah salah satu prinsip akidah dalam Islam. Haram kita menyerupai orang kafir dalam ibadah secara khas. Dan berpakaian pun dia ada
penitilan dan penjelasan dengan berpakaian. Berpakaian, kalau pakaian itu melambangkan keagamaan ataupun akidah mereka, haram untuk menyerupai mereka. Tapi kalau berpakaian, contoh berpakaian umum lah, yang mana umum semua orang pakai dan itu tidak melambangkan keagamaan, boleh pakai. Ya, itu pendidikan untuk tasyabuh lah. Itu apa yang saya sampaikan. Berbeza dengan orang kafir adalah prinsip dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mula-mula awal pensyariatan dalam Islam, apa-apa yang dikhabarkan macam seakan-akan sama dengan orang kafir, Rasul akan berbeza dengan orang kafir. Sebagai contoh, menyimpan janggut sunnah, menyimpan janggut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kamu nipiskan misai-misai kamu dan kamu lebatkan janggut-janggut kamu, supaya apa? Berbeza dengan Majusi. Surah dari mata Allah SWT, sunnah ni menyimpan janggut. Puan-puan kalau ada anak-anak lelaki, suami puan-puan kalau dapat galakan, simpan janggut. Itu adalah sunnah yang disyariatkan. Bahkan itu sunnah yang digalakkan. Sebab kadang sunnah yang dari mata Allah SWT adalah terbahagian sunnah. Ada yang sunnah tasyri'iyah, sunnah yang disyariatkan. Ada yang sunnah ghair tasyri'iyah, sunnah yang tidak disyariatkan. Tapi janggut ni, sunnah menyimpan janggut ni adalah sunnah yang disyariatkan. Sebab apa? Rasul SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah kata apa? Kamu nipiskan misai-misai kamu pelihara janggut kamu. Itu perintah. Ya, untuk berbeza dengan kufar. Ini janggut ni untuk lelaki secara khas ni adalah sunnah yang mana kekal sampai mati pun. Sampai mati pun, sewaktu kita dikemumikan tak boleh cukur janggut, tak boleh cukur janggut. Ya kan? Dan ini adalah sunnah yang mana kita 24 jam insya-Allah kita niat semata-mata kerana Allah, ikut sunnah Nabi, perintah Allah. 24 jam kehidupan kita dapat pahala je. Betul kan? Macam perempuan muslimah secara khas yang menutup aurat dengan sempurna 24 jam dapat pahala je. Tapi sebab sunnah dia kena ada diselitkan padanya niat semata-mata kerana Allah, mengikut perintah Allah, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peranan niat ni sangat penting, hadirin mata Allah SWT. Niat tu penting. Niat tu penting. Sebab apa? Dengan niat lah baru amal itu akan diterima. Contoh, sebagai contoh, macam sebagai muslim, kaum muslimah tutup aurat saja, tutup aurat. Orang semua tutup aurat, saya pun tutup aurat lah. Orang semua pakai tudung, saya malu lah tak nak pakai tudung. Semua orang pakai tudung, saya pun pakai tudung. Tanpa didasari padanya ilmu dan niat mentaati perintah Allah, mengikut suruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan tertolak ataupun kosong, sia-sia. Contoh, apa Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan puasa tadi. Kalau seorang tidak berniat untuk berpuasa pada esok hari, maka puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu peranan niat dalam setiap amal. Simpan janggut bukan untuk handsome semata-mata. Dan of course, orang yang simpan janggut ni confirm handsome. Nak kata apa confirm? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari lah, tapi ini saya, Rasulullah dan para anbiya alaihi wassalam dan para salihin terdahulu semua menyimpan janggut. Ini kempen untuk simpan janggut. Lain lah kalau orang yang tak ada, memang tak ada janggut, lain. Itu cerita lain. Ya. Tapi kadang orang memperlekehkan, tuan-tuan perempuan mata Allah, apalah simpan janggut ni, macam kambing. Perkataan tu bahaya. Satu, kalau kita dah bagi tahu itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia nak kata juga, itu boleh merosakkan akidah. Kan? Sebab ini berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Confirm lah handsome, sebab Rasulullah SAW adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan Allah SWT. Menyimpan janggut para anbiya alaihi wassalam, para salafus salihin terdahulu, para nabi-nabi, semua simpan janggut. Dalilnya apa? Antaranya di dalam Al-Quran, Allah SWT ada sebut Nabi Musa, bila ada Nabi Musa dipegang janggutnya. Itu antaranya lah. Nak kata orang Rasulullah terdahulu semua menyimpan janggut. Dan perkataan-perkataan jangan main-main ataupun jangan ambil remeh-temeh perkataan yang kata kenapa simpan janggut panjang, kenapa suara kamu singkat. Kan biasa kan macam tu, banjir ke? Banjir ke? Kenapa bagi singkat banjir? Tak banjir. Itu perkataan-perkataan yang kata yang seakan-akan memperlekeh sunnah Rasulullah SAW. Kamu tak nak buat, diam saja. Nak buat, silakan. Tak nak buat, jangan bina. Sebab ini adalah perkataan yang ada perintah-perintah Rasul SAW. Jangan simpan janggut, kan, seluar, tak sampai buku lali. Kalau kita mampu buat, silakan. Kalau kita tak mampu buat,
jangan pertikai ataupun jangan memperlekeh. Biasa saya muda-muda dulu hal mata Allah SWT, kadang ialah masyarakat mungkin tak memahami kan, simpan janggut je. Kenapa simpan janggut? Nampak selekeh je, macam kambing je. Bahkan kadang-kadang orang, kalau orang memperlekeh, orang berjanggut, lalu je orang berjanggut biasa macam tu kan. Ada mata Allah SWT, bila mana dia berkata dalam keadaan dia tahu itu sunnah Nabi, merosakkan akidah. Itu kena hati-hati juga perkataan semikian. Jadi apa yang saya nak katakan, dalam setiap amal perintah Allah SWT, sertai dengan niat. Kita beramal kerana Allah, mentaati Rasul SAW, ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau tak sia-sia, menutup aurat semata-mata tak perintah Allah, tak perintah Rasul SAW. Berapa jam tuan-tuan, berapa jam puan-puan atau lelaki memang tutup aurat lah. Secara umumnya semua menutup aurat niat kerana Allah, bukan saji-saji. Saji-saji tak dapat pahala, kosong. Niat kena disertai dengan niat mentaati perintah Allah, mentaati sunnah Rasulullah SAW. Ya? So penting, kalau kita tak niat rugi. Okey. Seterusnya, realiti umat ketika menyambut hari raya. Saya ambil kertas kerja daripada kertas kerja Dr. Azwira hafizahullah ta'ala berkenaan tentang fiqh sunnah menyambut hari raya. Beliau menyatakan dekat sini terdapat tiga realiti umat pada hari ini ketika menyambut hari raya. Yang pertama ni adalah kumpulan yang gagal menghayati hari raya sebagai syiar agama. Sebaliknya mereka hanya memahami hari raya itu sebagai hari cuti untuk berhibur, bermain, bermegah dengan kelezatan makanan, kecantikan pakaian dan hiasan rumah semata-mata. Mereka juga biasanya akan sampai ke tahap menghalalkan perkara-perkara yang haram, antaranya judi, arak, zina dan sebagainya. Hadirin mata Allah SWT. Ini adalah kumpulan yang pertama, kumpulan yang tak tahu nilai hari raya Aidil Fitri. So saya lupa untuk sampaikan, kalau boleh pada bulan Ramadan kali ini, nak beli pakaian yang baru, nak siapkan langsir yang baru, nak tempah kuih raya, nak buat persiapan hari raya, kalau boleh sebaik-baiknya sebelum 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan bangun minta Allah, kalau boleh sebaiknya sebelum 10 akhir Ramadan clear. Semua dah clear, kuih raya ke, apa pakaian hari raya ke, baju raya kalau nak beli baru, beli siap-siap sebelum 10 akhir Ramadan. Kalau boleh 10 akhir Ramadan ibadah je. Sebab apa? Dengan Allah SWT, realiti kita hari ini kan, 10 awal Ramadan subhanallah penuh masjid, penuh dengan amal ibadah. Tapi 10 akhir Ramadan kita dah sibuk kan, buat kuih, buat kek contohlah, beli langsir, siapkan langsir. Tak ada masalah, kita tak, Islam tak melarang perkara sedemikian. Tapi rugilah kita kan, rugi kita. Akhir Ramadan yang patutnya kita isi dengan benda-benda yang bermanfaat, tapi kita dah buat perkara yang bukan benda itu tak bermanfaat. Kita tak larang, tapi sebaiknya kita utamakan benda yang dahulu. Kalau boleh 10 akhir Ramadan kita tak nak ganggu dengan perkara-perkara tersebut. Baru nak sibuk pergi cari baju raya. Sebab apa? Dari mata Allah SWT diperlukan masa kan, nak cari baju raya, nak cari langsir, nak pilih kan. Biasa kalau kita keluar shopping, pergi shopping, kadang sehari tu tengok dulu kan, tengok survey je dulu, tak beli pun lagi. Tengok, kenapa tak beli? Survey je, survey tempat lain pula. Dia perlukan masa. Jadi rugi bila mana keadaan demikian berlaku pada hujung Ramadan. Rugi. Itu saya lupa nak sebutkan perkara itu. Okey. Kita sambung insya-Allah. Itu yang pertama, golongan yang tak tahu nilai Aidil Fitri. Ya. Golongan yang mana mereka gunakan hari raya Aidil Fitri sebagai hari cuti, hari berhibur, hari mempamerkan makanan-makanan yang lazat semata-mata. Ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah kumpulan ataupun golongan yang memahami hari raya sebagai syiar agama, tetapi mereka mencampur adukkan amalan sunnah dan amalan yang bukan sunnah, seperti mengkhususkan ibadah tertentu pada malam hari raya, bertakbir dari rumah ke rumah, melazimkan ziarah kubur pada hari raya dan pada pagi hari raya dan sebagainya. Okey. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Azwira hafizahullah di sini berkenaan tentang
menghidupkan malam raya itu. Disebut dalam hadis yang sangat dhaif, beliau kata kat sini berkenaan tentang kelebihan beramal ibadah pada waktu malam. Hari itu saya sampaikan dengan orang sebelum saya baca artikel ni. Rupanya riwayat tersebut adalah hadis yang amat dhaif. Nabi sebut hadis yang dhaif itu diriwayatkan dengan maksudnya apa? Sesiapa yang mendirikan malam 2 hari raya kerana mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala, nescaya hatinya tidak akan mati pada hari matinya hati-hati. Hadis ni hadis yang amat dhaif. Maknanya pada malam hari raya tidak ada pengkhususan amal, melainkan kita akan sebutkan nanti takbir kan pada malam raya itu ya. Okey. Ini golongan yang kedua, golongan yang memahami. Ya, silakan. Okey. Raya malam terakhir raya termasuk malam raya itu tak. Tidak. Malam raya itu tak ada pengkhususan amal. Jadi masuk malam terakhir masuk malam raya. Tak, maksud saya yang dah apa? Esok Syawal. Malam tu. Esok Syawal, maknanya dah masuk Syawal lah. Oh, dah masuk Syawal. Dah masuk Syawal lah. Maknanya malam Syawal lah, malam Syawal. Bukan malam Ramadan. Malam Syawal ni esok ni kita berhari raya. Malam tu. Itu. Dah habis dah 10 malam asar. Dia tak, sebab tu lah dalam malam hari raya tadi ataupun malam Syawal tadi dia tak termasuk 10 malam akhir, dan dia tak ada amalan yang khusus. Tapi secara umum kita nak bangun untuk solat sunnah tak ada masalah, boleh. Jangan pula tak bangun. Kenapa tak? Memang tak ada amalan yang khusus. Sebab apa? Kita tak boleh mengatakan malam tu ada khusus keistimewaan. Tapi kalau malam tu kita nak bangun solat tahajud, nak baca Al-Quran, boleh. Dia sama dengan dapat ganjaran pahala sama seperti mana menghidupkan malam yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak termasuklah yang 10 akhir Ramadan tadi. Dia berbeza. Ya, Allah Allah. Tapi yang saya nak katakan tak ada pendalilan amalan khusus. Malam raya tu kena buat ni. Biasa orang buat kan. Macam-macam orang buat. Macam-macam itu termasuk perkara yang bukan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi rumah ke rumah bukan sunnah lah, ambil sikit. Laisan sunnah. Kadang kita kan akhir zaman kita sebut bid'ah, orang sensitif sikit. Sikit bid'ah. Sikit bid'ah. Katalah ni bukan sunnah. Okey, sikit kan? Kadang yang bid'ah, ini bid'ah. Ini bukan perbuatan sunnah. Jadi maksudnya kalau kita buat pusing-pusing orang di takbir beriktikad bahawa dia adalah satu ibadah, maka dia tertolak. Confirm tertolak. Sebab apa? Nabi sallallahu hadis yang sahih, kalau tak salah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, tak salah saya, barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada perbuatan kami, maka ia fawaraddun, maka ia akan tertolak. Melakukan sesuatu yang bukan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak hati Allah. Sebab tu macam dia mudah aja. Contoh mudahnya apa? Kita salat fardu subuh 2 rakaat. Kan? Kita nak memandai-mandai. Hari ini saya nak 3 rakaat lah salat subuh. Kan? Walaupun qadar ni nampak lebih banyak daripada 2, betul kan? 3, lebih banyak 3 rakaat. Banyak 3 rakaat berbanding 2. Tapi dia buat sesuatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun nampak banyak, tapi tertolak. Tapi dalam keadaan yang lain tadi 2 rakaat, tapi dia ikut sunnah. Nampak sedikit, tapi dia akan dapat pahala ganjaran yang banyak daripada Allah, sebab mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. So tu saya katakan tadi, kena ada prinsip. Prinsip kena pegang betul-betul prinsip. Jika ada tunjuk ajar daripada Rasulullah SAW, buat. Jika tak ada, tinggalkan. Apa Allah kata dalam suratul Hasyr? Allah kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang daripada Rasul SAW, yang Rasul perintahkan ke atas kamu, maka kamu ambillah. Dan apa-apa yang Rasul SAW larang daripada kamu untuk buat, tinggalkanlah. Mudahnya apa yang Rasul SAW anjurkan buat, apa yang Rasul SAW larang untuk buat, jangan buat. Ya, wallahu ta'ala. Ya, silakan. Mengkhususkan ziarah kubur pada pagi raya tak boleh. Maksud saya, mengkhususkan, kita masyarakat biasa mengkhususkan mesti pagi raya juga pergi ziarah kubur. Betul tak? Seakan-akan itu syariat. Boleh nak pergi ziarah kubur pagi raya boleh, tapi jangan khususkan.
Lepas itu tak dia dan kata Allah SWT, mungkin saya boleh sentuh dekat sini. Berkenaan tentang ziarah kubur secara khas. Ziarah kubur sunnah bila-bila masa dan keadaan, tak semestinya hari raya saja. Kita kadang-kadang biasanya raya saja baru kita ziarah kubur, kan? Mungkin setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Lepas raya, pagi raya Aidil Fitri, pagi raya Aidil Adha, ziarah kubur. Lepas tu tak ziarah dah. Walhal apa maksud hadirin mata Allah? Maksud kita ziarah kubur kenapa? Mengingatkan kita kepada kematian. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasul SAW untuk berdoa ketika mana menziarah kubur. Apa doa Nabi? Disebut dalam kitab Hisnul Muslim, hadis yang sahih. Assalamualaikum ya, kama qala Nabi, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna bikum lahikun insyaallah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa tu, saya tak berapa ingat matanya. Cuma apa maksud doa Nabi tu? Nabi nak ajar kita ni, Assalamualaikum wahai penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin, daripada kaum mukminin dan kaum muslimin, wa inna bikum lahikun insyaallah, kama qala Nabi, dan kami akan menyusulkan kamu kemudian. Insyaallah kat situ apa? Insyaallah yang pasti akan menyusul. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita ziarah kubur. Perkara yang berkaitan ziarah kubur pun kita kena memahami benar-benar dengan pemahaman yang benar. Kita sekadar bukan ziarah kubur sekadar nak macam mana nak ziarah keluarga semata-mata. Ziarah kubur kena niat supaya macam mana kita ingat mati, zikrul maut. Tetapi kita hari ini masyarakat umumnya pergi kubur dalam keadaan melanggar adab dan tata cara ziarah kubur, dan pergi dalam keadaan tidak menutup aurat dan perkara yang lain-lain lah, macam-macam. Diperlukan satu kelas khas berkenaan tentang takziah dan ziarah kubur. Cuma jawapannya, mengkhususkan pagi raya untuk menziarah kubur tidak dianjurkan dalam Islam. Tidak semestinya. Bila-bila pun boleh. Ramadan pun boleh, Syawal pun boleh, Zulkaidah, Zulhijjah, bila-bila boleh. Tapi yang dianjurkan seingat saya, ziarah kubur ni pada waktu malam sebenarnya lah. Ada yang boleh dibuat waktu malam ziarah kubur. Cuma dalam riwayat seingat saya, pada waktu malam ziarah kubur. Ya? Ya? Wow. Cuma macam itulah dari mata Allah SWT. Tak boleh khususkan, bila-bila pun boleh. Tapi cuma apa yang kita nak bincangkan kat sini, keadaan yang berlaku pada hari ini. Ya, pagi raya mesti pergi. Mesti. Kalau tak pergi tak boleh. Macam itu ni tak boleh. So dia tak ada dalam syariat pun. Bukan tak ada dalam syariat, ziarah kubur tu ada, tapi bukan mengkhususkan pada pagi raya. Okey? Itu golongan yang kedua ya. Golongan yang ketiga, kumpulan yang memahami hari raya sebagai syiar agama dan mereka berusaha sedaya upaya untuk menghidupkan sunnah dan menjauhi yang bukan sunnah yang biasa diamalkan oleh masyarakat pada hari tersebut. Tetapi malangnya usaha mereka ini sering dipandang serong dan mereka sering dimomokkan dengan gelaran-gelaran. Bila mana nak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Digelar dengan, biasa kita dengar dengan gelaran Wahabi. Kenapa nak buat macam ni? Wahabi ke? Walau kadang-kadang kita pun tak tahu apa dia Wahabi itu. Siapakah dia? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kadang-kadang biasa kita dengar Wahabi, tapi kita pun tak tahu apakah dia Wahabi itu. Kadang-kadang kita ikut je kan orang kata Wahabi, tapi kita tak kenal pun. Dan dari mata Allah Subhanahu Wa Taala melabelkan orang dengan sesuatu gelaran yang tidak sepatutnya, tidak boleh. Ya, tak boleh. Sebab tu ini golongan yang terakhir adalah golongan yang berusaha sedaya upaya untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita termasuk golongan yang ketiga ni insya-Allah. Okey. Okey. Ibadah khusus sempena hari raya. Syiar hari raya bukan terletak pada sambutan, hiburan dan jamuan makan minum semata-mata. Sebaliknya, apa yang lebih utama ialah ibadah khusus yang terkandung di dalamnya seperti zakat fitrah, takbir hari raya dan solat hari raya. Okey, zakat fitrah, takbir hari raya dan solat hari raya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Maksudnya sesungguhnya telah berjayalah orang yang berusaha membersihkan dirinya dengan zakat fitrah dan menyebut-nyebut nama Tuhannya dengan takbir dan mengerjakan salat hari raya. Imam Baihaqi rahimahullah taala menyatakan bahawa asas bagi hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya fitrah itu adalah amal ibadah yang terkandung pada ayat di atas, yakni zakat, takbir hari raya dan solat hari raya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tazakka pada lebih kepada mengeluarkan zakat. Wa dzakara isma rabbih bertakbir. Fasalla dengan solat raya. Okey. Yang pertama, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah. Ma'ruf kan di kalangan kita kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Okey. Persoalan zakat fitrah antaranya adalah bilakah masa yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Sebaik-baik waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ni adalah pada hujung-hujung Ramadan. Dan kalau mampu pagi sebelum hari raya, solat hari raya. Tapi kadang-kadang kita pagi raya tu dah sibuk kan. Jadi untuk menyelamatkan keadaan ataupun siap sedia, kalau rasa tak mampu untuk buat pagi tu, tak payahlah pagi. Hujung-hujung Ramadan keluarkan zakat fitrah. Ya. Mungkin saya tak perlu timbulkan perbincangan berkenaan tentang apa yang perlu dikeluarkan kot. Sebab itu perbincangan di kalangan fuqaha. Sama ada nak keluarkan beras ataupun duit. Cuma secara umumnya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau antara bahkan selain ulama dalam mazhab Hanafi menyarankan zakat tidak boleh dikeluarkan dengan nilai. Maknanya mereka tidak mengambil berpendapat boleh mengeluarkan dengan nilai seperti mana yang kita amalkan hari ini kan, dengan nilai. So secara tidak langsung dan dalam keadaan kita tidak mengetahui dalam perkara zakat fitrah ni, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang dengan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebenarnya sebab hanya dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat dengan nilai, dengan duit. Selain itu dengan makanan-makanan ruji, sama ada beras dan sebagainya. Ya, silakan. Kalau kita bagi kita nak ikut mazhab Syafi'i, sebab kita kan Syafi'i Tegar kan. Okay. Kita pergi dekat rumah yang adil, kita beli sebanyak mana yang kita patut beri sukatan tu. Okay. Kalau seorang satu datang ni berapa banyak kita punya tanggungan, kita beri macam contohnya sekampit beras untuk kepada asnaf direct. Adakah kita terlepas daripada tanggungjawab zakat fitrah? Terlepas. Sebab apa? Antara mata Allah SWT, yang penting sebenarnya zakat fitrah ni sampai sampai maksud zakat fitrah dikeluarkan. Kenapa? Mungkin kadang-kadang ada ulama yang mengatakan dia perbahasan ulama, sama ada nak keluarkan melalui nilai ataupun bahan-bahan ruji. Yang penting zakat fitrah ni kena sampai pada orang yang berhak sampai, dan zakat fitrah kena sampai dengan orang yang berhak menerima ni. Nak berikan secara langsung kepada pihak pemerintah pun boleh, nak berikan secara langsung kita peribadi pun boleh. Cuma ni hadirin mata Allah SWT, yang penting maksud tu sampai. Sampai maksud saya apa, macam mana zakat tu sampai kepada orang yang berhak untuk menerima. Ya? So kadang-kadang hadirin mata Allah SWT kadang lambat sampai dan sebagainya. Sama ada nak berikan dengan secara langsung ataupun tak, silakan, boleh. Cuma yang lebih dekat barang makanan-makanan ruji lah, itu je. Nak berikan dengan wang ataupun mal pun boleh. Sebab itu perbezaan pandangan di kalangan fuqaha. Sebab perbezaan pandangan dalam fiqh ni, hadirin mata Allah SWT, kita kena terbuka. Sebab terdapat padanya kelonggaran dalam permasalahan fiqh ataupun syariah. Boleh berbeza pandangan. Ya, permasalahan kunut
nak solat, nak kunut subuh ataupun tak kunut subuh, itu perbezaan pandangan di kalangan fuqaha. Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling menyesatkan dan sebagainya. Bila mana benda tu diperbolehkan dalam Islam untuk berbeza pandangan, silakan, tak ada masalah. Jangan kita nak saling menyalahkan, ya, sebab itu ada pandangan fuqaha terdapat padanya. So tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Okay, yang pertamanya kita kena selesaikan zakat fitrah. Okey. Niat lafaz zakat tu memang ada. Ambil zakat dia bla 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 dekat amil tu. Dia secara umum ya, lafaz itu lafaz nak buat, yang penting niat. Jadi niat berhati. Niat berhati. Kita pergi kat rumah anak yatim, kita letak tu lah. Boleh kan? Boleh. Okey, ikut. Sebab apa nama Allah SWT? Sebab apa? Kadang kita tak memahami berkenaan tentang lafaz dan niat. Lafaz tu untuk menguatkan niat. Yang penting niat tu. Apa Rasulullah SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih tak silap saya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu bermula dengan niat. Yang penting niat. Wallahu a'lam. Okey, yang kedua hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, takbir raya. Ni antara yang sunnah yang perlu kita ketahui di dalam hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilu 'iddah wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah kata dalam surah Al-Baqarah. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa, dan supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Dia permasalahan takbir ni ma'ruf kan? Antara yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana hari raya adalah bertakbir. Bertakbir ni ada beberapa lafaz yang sabit dalam riwayat yang sahih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Satu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dua, itu dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, la ilaha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada yang riwayat yang lain saya tak ingat, yang tentang Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal. Saya tak ingat riwayat tu. Cuma ada beberapa lafaz takbir yang sahih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikutlah lafaz-lafaz yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bertakbir seperti mana kita katakan tadi, bertakbir dalam keadaan sungguh-sungguh, bukan mendayu-dayu. Kadang kita hari raya, umumnya saya pun seorang perantau. Saya berasal daripada negeri Sabah. Saya belajar dulu dekat Kelantan dan berhari raya di Kelantan pada tahun pertama. So suasana kita hari raya dalam keadaan time tu saya tak mengetahui lagi lah, baru nak belajar. Kita takbir raya dengan takbir yang mendayu-dayu. Allahu akbar, Allah. Air mata pun mengalir. Sedih je kita. Sedih kenapa? Rindu mak ayah kat kampung. Masya Allah. Kita bertakbir dalam keadaan yang mana bertakbir sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita merayakan hari kemenangan. Bukan tak boleh bersedih, bersedihlah. Tapi raya tu kita kena gembira. Pagi raya kita kena gembira. Pagi raya nangis, sayu kan. Sedih tak apa. Manusia, kita manusia, rindu dengan keluarga tu biasa, fitrah seorang manusia. Tapi jangan lupa padanya kegembiraan pada hari kemenangan di bulan Ramadan. Takbir sungguh-sungguh. Puan-puan rahmat Allah SWT atau tuan-puan, ketika mana bersiap malam tu, persiapan dengan hari raya kan, nak kemas-kemas dalam keadaan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Buat kuih kan? Buat kuih, macam mana buat kuih? Buat kuih lah dalam keadaan bertakbir. Jangan sia-siakan malam raya tu dalam keadaan kosong, sembang kosong, borak kosong, perkara-perkara yang tak bermanfaat. Malam raya tu amalan yang paling afdal adalah apa? Bertakbir sebanyak-banyaknya. Masing-masing langsir kan, betulkan langsir dalam keadaan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah. Buatlah apa-apa pun, penting dalam keadaan bertakbir sebanyak-banyaknya.
Jangan biarkan malam raya itu dalam keadaan malam yang tak bermanfaat. Isi masa dengan perkara-perkara bermanfaat, kadang lewat tidur sebab persiapan untuk esok, sehingga solat fardu subuh lewat, tak berjemaah di masjid. Untuk wanita tak awal waktu. Sebab apa? Malam raya tu tidur lewat pukul 3, pukul 4. Kenapa? Buat persiapan hari raya. Rugi kita kan. Mudah-mudahan pagi raya tu dalam keadaan kesan-kesan Ramadan masih kuat. Pagi tu kita solat berjemaah di masjid. Kalau pagi tu kita dapat bangun qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, Masya Allah. Takkan pagi raya je down semua. Masya Allah. 30 Ramadan kita bangun malam, kita bangun sahur, awal fardu subuh berjemaah di masjid. Pagi raya tidur lewat. Pagi raya je, pagi raya 1 Syawal tinggal subuh pukul 7 dan sebagainya. Rugi kita tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. So, takbir. Dengan takbir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, solat hari raya. Ni pun berkaitan dengan solat hari raya ni, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat hari raya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua orang supaya keluar ke tempat solat, termasuklah anak-anak dara, wanita yang belum berkahwin, dan hatta perempuan-perempuan yang uzur, yang datang haid. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan yang tidak mempunyai tudung supaya meminjam tudung saudaranya. Berdasarkan hakikat inilah, maka sebagian ulama berpandangan bahawa hukum solat hari raya adalah fardu ain. Hukum solat hari raya, ulama berbeza pandangan. Benda yang boleh berbeza pandangan kan, tak apa, tak ada masalah. Sebab inilah, sebab dalam inilah ulama berpandangan solat fardu hari raya adalah fardu ain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengeluarkan anak-anak dara, perempuan-perempuan haid dan yang belum berkahwin, agar mereka menyaksikan kebaikan, yakni salat dan seruan kaum muslimin. Adapun perempuan-perempuan haid, maka mereka hendaklah berasingan dari salat. Aku, yang Ummu Atiyah, bertanya, ada antara kami yang tidak mempunyai jilbab? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya, meminjamkan. Ini semasa pensyariatan awal Islam. Hadirin Allah SWT. So, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, seluruh keluarga pergi solat hari raya. Bedanya dengan kita akhir zaman, kadang perempuan dia tak bagi. Kan, perempuan kat rumah, lelaki pergi. Bahkan ini mungkin berbeza dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Bahkan yang uzur pun kena pergi. Tapi cuma mungkin pada masa yang sama, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, solat hari raya ini di tanah lapang. Itu sunnah sebenarnya, tanah lapang. Ini signifikannya supaya apa? Perempuan yang uzur tadi boleh join sekali. Ya, cuma kita mungkin keadaan kita kat Malaysia dah berubah. Kita buat solat hari raya kat masjid. So agak susah untuk muslimah-muslimah ni nak join sekali. Mungkin mereka boleh join, tetapi sekadar berada di dalam kereta ataupun di luar kawasan masjid. Sebab apa mereka tak boleh masuk masjid. Sebab itulah dianjurkan, bahkan disunahkan Rasulullah SAW solat raya di kawasan tanah lapang. So kita azamlah insya-Allah tahun ni hari raya satu keluarga kita angkut pergi ke solat hari raya Aidil Fitri, insya-Allah, ya. Dan yang paling pentingnya berkaitan tentang hukum solat fardu solat Aidil Fitri ni, ulama berbeza pandangan ni. Cuma saya secara peribadi mengambil pandangan ulama yang berpegang fardu ain. Cuma ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, adalah beberapa penjelasan yang dibahaskan oleh para ulama. Okey.
mungkin boleh saya katakan dekat sini perbincangan ulama antara yang mengatakan solat sunnah ataupun solat hari raya Aidil Fitri bukan fardu, kerana mereka mengatakan hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha itu telah dimansukkan dengan andaian bahawa perintah keluar beramai-ramai itu berlaku di zaman awal Islam bagi tujuan menggerunkan musuh. Memang sebenarnya di antara hikmah ataupun sebab kenapa dianjurkan seluruh keluarga untuk pergi sama-sama, untuk menunjukkan syiar Islam, untuk menunjukkan kekuatan umat Islam itu sendiri. Tetapi ulama yang mengatakan tidak fardu sebab mereka mengatakan benda ni mansukh, telah dibuang. Tetapi dakwah itu tertolak bagi ulama yang mengatakan benda itu fardu ain, kerana 3 perkara. Yang pertama, dakwah nasakh tidak boleh disabitkan melalui andaian semata-mata. Jelas dalam ilmu hadis, jelaslah. Yang kedua, menonjolkan bilangan yang ramai melalui penyertaan kaum wanita tidak menunjukkan kekuatan, sebaliknya mendedahkan kelemahan. Kalau kaum wanita yang ramai dalam peperangan, nampak kelemahan kan, lelaki sikit je, lelaki perempuan ramai. So itu menunjukkan kelemahan sebenarnya. Okey, kalau itulah maksudnya. Jelas ya tuan-tuan puan-puan mati Allah? Kalau ada persoalan boleh tanya insya-Allah. Dan yang ketiga, jika benar alasannya untuk menggurunkan musuh, maka alangkah berhajatnya umat Islam pada hari ini untuk menggurunkan musuh mereka. Hari ini kita nak gurunkan musuh kita kan? Lagilah dianjurkan untuk setiap orang pergi solat hari raya Aidil Fitri. Wallahu taala alam. Okey, itu perbincangan ulama lah. Okey. Masuk kepada amal benda tu sunnah dah sebenarnya. Cuma secara khas lah, amalan-amalan sunnah pada hari raya. Yang pertama sekali adalah mandi hari raya. Pagi raya tu sunnah mandi hari raya. Niatlah, bukan semata-mata nawaitu rafal hadath. Niat mandi sunnah aja. Niat dalam hati saya mandi sunnah. Mandi pagi ni sebelum pergi raya, solat raya, mandi sunnah. Okey, itu yang pertama, mandi hari raya. Ingat mandi hari raya. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik maksudnya tak semestinya pakaian yang baru. Kita tak boleh mewajibkan setiap orang memakai pakaian yang baru. Sebab apa? Ada yang tak berkemampuan. Mampu untuk memakai pakaian yang baru, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak ada pakaian yang baru, bukan yang bermaksud tak boleh memakai pakaian yang indah. Kita pakai pakaian yang paling indah. Bahkan itu sebaiknya kalau boleh jangan membazir. Ya, yang paling penting sunnahnya memakai pakaian yang paling indah. Okey, cuma antara yang mungkin orang terlepas pandang, pergi solat sunnah hari raya pakaian biasa, kan? Balik raya tukar pula pakaian yang cantik daripada pakaian hari raya, kan? Itu mungkin antara yang kita terlepas pandang lah. Okey, itu yang kedua. Makan yang ketiga ni penting. Makan sebelum pergi salat. Ya. Aidil Fitri pun antara maksud yang lain adalah kembali kepada sarapan pagi. Apa bahasa Arab pada sarapan? Futur, ataupun biasa tanya hal tanawal al-futur, adakah kamu telah makan sarapan? Na'am tanawal al-futur. Alhamdulillah saya telah makan sarapan pagi. Jadi antara maksud Aidil Fitri itu adalah kembali kepada sarapan pagi. Selama sebulan kita tak sarapan pagi, pada hari raya itu kita sarapan pagi. So itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pergi solat raya makan dulu. Berbeza dengan Aidil Adha. Sunnahnya makan setelah salat. Ya, wallahu a'lam. Seterusnya menukar laluan pergi dan balik. Kalau ikut hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW akan berjalan dengan jalan yang lain. Jalan pergi lain, balik pergi yang lain. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, berjalan kaki lah. Kalau jauh, biasa kita kenderaan jauh-jauh kan masjid ataupun tanah lapang jauh, naik kenderaan dalam keadaan pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Kalau ada pilihan tuan-tuan insya-Allah. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau jalan itu memang jalan yang paling okey, jalanlah. Kalau mampu untuk hidupkan sunnah ni, hidupkan. Dalam keadaan kita mengucapkan apa antara yang disunahkan, selain kalau nak ucap selamat hari raya itu selamat hari raya, tapi hujung sekali kita ucapkan yang dianjurkan terlebih dahulu. Apa dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa orang,
taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawab dengan apa? Jawapan dia minna wa minkum taqabbal ya karim pun boleh, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum, lafaz yang sama. Apa maksud taqabbalallahu minna wa minkum tu? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saya, amal kami dan amal kami. Jelas kan tuan-tuan puan-puan mata Allah, kita mengharapkan amalan kita di Ramadan Allah terima. Itu antara yang lafaz yang maksud lah. So jumpa kita nak ucap raya boleh, tapi utamakan yang lafaz yang maksud tadi, taqabbalallahu minna minkum, selamat hari raya, macam itulah. Wallahu a'lam. Itu yang kelima sebenarnya, mengucapkan tahniah dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, itu sahajalah yang untuk pagi raya tu, pada hari raya. Cuma yang menarik dalam kertas kerja ni apa? Beliau hafizahullah ta'ala menuliskan sunnah tarkiyah pada hari raya. Sunnah tarkiyah bermaksud amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh generasi salafus salih. Siapa dia salafus salih? Tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun daripada segi logiknya ada keperluan dan tiada halangan untuk diamalkan oleh mereka. Dengan perkataan yang lain, sunnah tarkiyah itu bermaksud amalan-amalan yang bukan sunnah. Antara sunnah tarkiyah yang tidak diamalkan oleh generasi salaf dan khalaf ialah azan dan iqamat pada solat hari raya. Kan tak ada memang pun, alhamdulillah kita pun kat Malaysia tak buat pun azan dan iqamah dalam solat hari raya. Manakala antara sunnah tarkiyah yang tidak diamalkan oleh generasi salaf tetapi diamalkan oleh generasi khalaf, maknanya umat salafus salih tak amal, generasi kita yang amalkan benda ni antaranya. Yang pertama, mengkhususkan ibadah tertentu pada malam hari raya. Kan kadang-kadang ada yang mengkhususkan, ini tidak dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, bertakbir dari rumah ke rumah pada malam hari raya. Biasa kan kita nampak. Yang ketiga, melazimkan ziarah kubur sebelum dan selepas salat hari raya. Tak boleh mengkhususkan, tak boleh. Yang keempat, melazimkan solat hari raya di dalam masjid. Maknanya seperti yang kita katakan tadi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat hari raya di tanah lapang, kawasan lapang. Kalau kita ada kemampuan, kita yang menganjurkan, atau kita pengurusin masjid, ketua kampung dan sebagainya, kita mampu, kalau ada tanah yang lapang yang sesuai, kita buat dekat tanah lapang. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menyaringkan takbir secara serentak di dalam masjid. Maknanya sebenarnya takbir hari raya, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kita baca sorang-sorang, berterusan. Sorang-sorang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baca je terus, Allahu akbar. Semasa kita menunggu salat tu, semasa kita berjalan, semasa kita dalam kenderaan, baca takbir. Kita biasa kat masyarakat kita ada yang akan takbir dulu baru kita ikut. So masa yang kita menunggu tu rugi kan? Rugi kita, sebab apa? Kita ada beberapa kali boleh takbir masa tu. Kan biasa kita Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru yang ramai-ramai ikut Allahu akbar, kan biasa macam tu kan. Sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap individu tu seorang-seorang, masing-masing, sama ada nak kita takbir seorang-seorang lah. Kita duduk tu kan, menunggu salat kan, semasa menunggu orang ramai datang kan, takbir. Itu amalan yang paling afdal sekali. Bahkan itu lagi afdal daripada kita baca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lain. Seperti yang kita katakan tadi, bila mana pengkhususan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat yang khusus, tinggalkan yang umum. Sebab itulah dalam Islam kita kena mengetahui amalan ibadah yang mana yang paling utama. Dia ada yang khusus dan ada yang umum, seperti mana kita katakan tadi. Okey. Menambah lafaz takbir dengan ungkapan yang tidak warid dalam sunnah. Maknanya lafaz-lafaz takbir yang mana kita sebutkan tadi sahaja, yang tidak dilafazkan oleh Rasulullah SAW, sebabnya kita tak baca lah. Kalau tanya kenapa,
Seperti kita jawab tadi lah, yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang kita baca. Ya, wallahu a'lam. Okey, seterusnya melakukan solat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebelum solat hari raya. Kan kita biasa tengok kan, datang-datang tanah lapang pun solat sunat 2 rakaat. Ini solat apa? Kan? Biasa macam tu. Kadang-kadang ada orang buat macam tu. Tanah lapang pun. Ya. Sepatutnya kita datang duduk terus takbir. Ya, takbir. Bahkan setelah solat sunat raya tu pun solat dah ni solat sunat. Ini solat apa kan? Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tahiyatul masjid, wallahu ta'ala alam, cuma amalan yang paling baik ketika itu adalah bertakbir. Dan kalau zaman Rasulullah SAW, semasa itu kalau Rasulullah buat tanah lapang, so tak timbul solat sunat tahiyatul masjid. Cuma wallahu a'lam. Cuma yang paling jelas amalan pagi itu yang paling afdal adalah bertakbir. Itu dia yang saya boleh katakan lah. Seterusnya mengucapkan as-salatu jami'ah sebelum solat raya. Itu jelaslah pada zaman Rasulullah SAW dan para salafus saleh mereka tidak berbuat demikian. Ada perkara-perkara yang dia perlu perbincangan sebenarnya, ya, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, bila mana tuan-tuan dan puan-puan Allah rasa apa yang saya katakan macam berbeza dengan apa yang kita buat, tak heranlah sebab kadang-kadang yang kita lakukan kadang-kadang adat semata-mata, generasi ke generasi, betul kan? Generasi ke generasi buat benda yang sama. Kadang-kadang kenapa kamu buat? Dah orang sebelum ni buat, kita buatlah. Betul kan? Dalam keadaan mungkin kita beramal tanpa didasari atas dasar ilmu. Ya? So kadang-kadang apa yang kita kata ini memang masyarakat kita buat, betul kan? Walhal benda tu salafus salih ataupun orang salih terdahulu tak buat. Sebab kita perlu mengikuti generasi salafus salih ini, sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Kenapa Nabi SAW iktiraf 3 generasi inilah generasi yang terbaik? Apa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah manusia pada zamanku, yakni Nabi dan para sahabat. Kemudian generasi seterusnya, yakni tabi'in. Generasi yang seterusnya tabi'in. Kalau kita nak jadi khairul qurun seperti mana mereka, kita kena mencontohi mereka, barulah kita akan dapat sebaik-baik qurun tadi. Kadang biasa orang kata ummah akhir zaman ni khairul ummah, betul kan? Memang kita khairul ummah bila mana kita ikut para salaful ummah, orang-orang salaf terdahulu. Kalau kita ikut seperti mana mereka beragama, kitalah sebaik-baik umat. Umumnya kadang-kadang biasa orang katakan kita umat akhir zaman antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan adalah kita ni sebaik-baik umat. Kita kena kena kunci. Sebaik-baik umat tu ada tanda apa ni? Koma 2 ke atas kan. Tu tanda tu. Sebab apa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, biasa Allah kita dengar kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan bagi faedah manusia. Kerana apa? Kamu menyeru kepada kebenaran dan kamu melarang kepada kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Khitab ataupun perkataan yang ditujukan oleh Allah kepada ayat tadi adalah siapa dia? Sahabat ketika itu. So kita nak menjadi khair ummah, kita kena ikut seperti mana mereka beragama. Itu prinsip. Wallahu a'lam. Seterusnya memulakan khutbah hari raya dengan takbir. Sebenarnya itu tak ada pengkhususan. Kadang-kadang memang khatib kebiasaan memang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasa macam tu kan. Sebenarnya kalau ikut generasi salaf terdahulu, mereka tidak berbuat demikian. Allahu a'lam. Lepas salat tak ada takbir. Itu lupa. Barakallahu fiik. Sebenarnya takbir ni hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, takbir yang dianjurkan tadi, takbir yang ma'thur tadi, dia masa ditamat setelah solat hari raya. Lepas dia solat tak ada takbir dah. Sebab itulah takbir itu tidak dianjurkan. Barakallahu fiik, saya ingatkan saya. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, takbir hari raya Aidul Fitri sampai masa setelah solat je. Lepas solat dah tak ada dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tak ada dah. Takbir tadi sampai lepas solat sahaja. Lepas dia solat dah tak ada dianjurkan demikian. Timbul persoalan, boleh tak buat? Kan Rasulullah SAW tak buat, dan salafus salih tak buat. Kita ada prinsip apa? Prinsip ulama katakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau terdapat kebaikan padanya, nescaya orang-orang soleh terdahulu akan buat. Maknanya macam juga solat takbir hari raya Aidil Adha kan. Bila masanya ada waktu-waktu yang tertentu. Sampai je masa tu, setelah itu memang tak dianjurkan untuk baca. Itulah sebab tu hadirin mata Allah SWT, indahnya Islam. Islam ni bukan agama yang boleh direka-cipta. Maknanya kita boleh buat suka-suka. Ada petunjuknya daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu prinsip yang kita kena ada kan. Ada tak dalilnya? Kalau ada, buat. Jadi wallahu ta'ala alam. Seterusnya, melazimkan berziarah dari rumah ke rumah pada hari raya pertama. Ni khususlah. Boleh ziarah, boleh, tapi nak khususkan. Mesti hari raya pertama je ziarah. Kalau tak ziarah tak boleh. Tak boleh lah. Nak ziarah umum boleh. Tapi hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, antara sunnah juga yang ditinggalkan ummah hari ini, berziarah sesama muslim, berziarah sesama keluarga. Terkadang ni mungkin jiran tetangga ataupun mungkin keluarga setahun 2 kali dia jumpa kan. Sebab apa? Semasa raya dia ziarah. Walhal sunnah berziarah, ziarah sesama muslim ni sunnah yang umum. Bila-bila masa dan keadaan boleh kita ziarah. Okey? Jelas ya tuan-tuan puan-puan? Ada soalan boleh tanya insya-Allah. Seterusnya melewatkan pemakaian pakaian terbaru sehingga selepas solat hari raya. Kalau boleh pergi solat raya tu dalam keadaan pakai pakaian yang paling indah, pakai pakaian yang baru sekali. Kalau ada, kalau tak ada tak apa, pakai pakaian yang paling indah. Okey. Dan yang terakhir dekat sini adalah meniru cara golongan bukan Islam menyambut perayaan mereka. Ya, golongan bukan Islam di mana menyambut perayaan, macam mana mereka ada di sana minuman-minuman diharamkan. Di sana terdapat majlis-majlis yang melalaikan, karaoke dan sebagainya. So kita sebagai umat Islam yang mempunyai prinsip tidak akan sama dengan golongan bukan Islam, jangan meniru sedemikian. Barakallahu fikum. Itu ada 15 kan? Banyak juga. Mungkin sebagai tambahan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, amalan sunnah di bulan Syawal adalah mengerjakan ibadah umrah. Kalau mampu, jika berkemampuan, i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Syawal sebagai ganti i'tikaf yang terluput di bulan Ramadan. Ini antara sunnah, amalan sunnah yang dibuat di Syawal. Puasa sunnah 6 Syawal. Jangan lupa, ya. Mungkin antara persoalannya, saya tak apa, saya timbulkan persoalan. Terutama soalan ni biasa muslimah akan tanya, Ustaz, yang mana boleh tak gabungkan di antara puasa qada dengan puasa sunnah Syawal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Was-was. Tidak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Setiap amal ni berbeza-beza. Cuma hadirin masa Allah SWT, terkadang orang kata, ya Allah Ustaz, rugilah kalau tak sempat nak qada, ataupun kalau tak sempat nak dapat puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal memang hadis yang sahih kan. Kalau siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Memang hadis yang sahih. Tapi jangan dalam Islam, sebab itu dia kena mengetahui perintah ibadah yang paling utama sampai kiamat pun, ibadah yang fardu tetap mendahului ibadah yang sunnah, dan pahala ganjaran ibadah fardu tetap lagi besar berbanding pahala sunnah. So kita kena tahu yang mana fardu, yang mana sunnah. And then puasa sunnah Syawal ni dia tak semestinya 6 hari berturut-turut. Ya, jika mampu silakan, supaya tak rasa berat akan datang. Jika tak mampu, semasa dalam bulan Syawal yang penting 6 hari. Tak kira tengah, mula ataupun hujung, yang penting bulan Syawal. Tapi kalau untuk muslimah secara khasnya qada terlebih dahulu, lepas tu baru sunnah. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Seterusnya melangsungkan perkahwinan. Biasalah
Syawal je memang ramai orang nikah. Itu yang biasalah. Seterusnya jihad fi sabilillah sehingga bulan Zulqa'dah. Dalam Islam ada beberapa bulan yang diharamkan untuk berjihad. Sebab itu digelar bulan haram. Sebab antaranya bulan haram diharamkan berjihad antaranya. Okey. Sebagai penutup, satu pernyataan mungkin ringkas tapi penuh dengan makna yang mendalam. Hari raya syiar agama, perkara syiar ketentuan Tuhan, ikut sunnah asas agama, moga mendapat kasih Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Banyak info yang bermanfaat. Tuan-tuan, puan-puan, minta Allah SWT dapat manfaat. Saya sendiri dapat amalkan, tuan-tuan, puan-puan pun dapat amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Yang penting apa yang terima Allah SWT, kita kena banyak beristi'anah kepada Allah. Apa dia isti'anah? Meminta bantuan kepada Allah SWT agar Allah SWT memudahkan kita untuk beramal. Sebab apa? Tanpa hidayah, taufik, bantuan daripada Allah, kita tak akan mampu untuk beramal. Hatta nak ucap subhanallah pun. Sebab kita sangat mengharapkan hidayah, bantuan, taufik daripada Allah SWT. Apa antara doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu ya Allah hidayah. Kita sangat-sangat mengharapkan hidayah daripada Allah. Tanpa hidayah daripada Allah, hadirin macam Allah, kita tidak mampu untuk beramal. Wat-tuqa, dan ketakwaan. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita sifat takwa, yang mana dengan bulan Ramadan ni akan lahirlah insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal-afaf. Al-afaf ni apa? Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan perkara-perkara yang kita tidak ingini. Itu dia al-afaf. Wal-ghina, dan kekayaan. Kekayaan apa? Bukan kekayaan harta semata-mata, kekayaan hati. Dan itulah mungkin sebagai penutup yang hadirat Allah SWT. Yang penting kita kena banyak berdoa kepada Allah, beristi'anah, memohon bantuan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk kita beramal di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Okey. Ada benda tu cuma saya tak sebut, takut nanti kekeliruan. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan ketika takbir kan? Macam mana? Biasa kita Allahu Akbar kan 7 kali dan sebagainya kan. Memang dalam sunnah Nabi SAW semasa takbir, semasa rakaat yang pertama berapa kali takbir ya Allah? Tak ingat. 7 kali, yang kedua 5 kan? Memang dianjurkan untuk bertakbir semasa rakaat yang pertama 7 kali, semasa rakaat yang kedua 5 kali. Tapi tanpa mengangkat tangan. Tapi biasa kita buat memang mengangkat tangan. Cuma Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala alam, kalau ikut yang saya belajar, yang rajihnya tak mengangkat tangan. Cuma mungkin di sana terdapat perbezaan pandangan fuqaha. Wallahu Ta'ala alam, saya pun tak tahu. Cuma setakat yang boleh saya sampaikan dengan tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah tidak mengangkat tangan. Macam mana? Yang first dia angkat tangan, takbiratul ihram saja angkat tangan. Allahu Akbar. Kan? Baca apa? Doa iftitah. Kemudian macam biasalah imam baca kan? Apa? Zikir kan? Tak berapa detail dah soal raya, astagfirullahaladzim. Cuma yang pentingnya biasa kita buat setelah doa iftitah tu, Allah, kita angkat tangan ni kan? Allahu Akbar. Lepas tu turun, Allahu Akbar kan? Sebenarnya kalau ikut yang setakat yang saya belajar beberapa kitab-kitab berkenaan tentang Ramadan, sebenarnya itu tidak dianjurkan. Kita hanya ucap Allahu Akbar sahaja. Maknanya dalam keadaan kita bersedekap, imam ucap Allahu Akbar kan? Kita ucap Allahu Akbar. Lepas tu tasbihat kan? Allahu Akbar. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. So di sana wallahu a'lam, mungkin terdapat pandangan fuqaha yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan kepada Allah SWT, takbiratul ihram hanya mengangkat tangan semasa awal saja. Tapi benda tu memang biasalah, kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang berbeza dengan orang lain, orang akan tuduh dengan label macam-macam, bukan? Dikala orang semua angkat tangan, tiba-tiba kita tak angkat tangan. Masya Allah. Tapi kita beramal atas dasar
ilmu, bukan atas dasar ikutan semata-mata. Ya? Ada hadis. Kalau ikut kertas kerja yang dibuat ni, ada dalilnya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekejap dulu. Pendidikan tu insya-Allah kita akan maklumkan. Tapi biasa hadirin mata Allah SWT, kadang bila mana kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mungkin kebanyakan manusia tak tahu, kita akan nampak pelik. Dan orang yang pelik inilah orang-orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Islam ni memang asalnya nampak orang akan nampak pelik dan dia akan kembali pada pelik. Hadis yang sahih, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan yang dagang ataupun dalam keadaan yang pelik, asing. Orang lain macam pelik je kan. Dan Islam itu akan datang kembali kepada pelik. Akhir zaman akan datang kembali orang menganggap Islam macam pelik je amalan. Maka Rasulullah kata apa? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi, yang pelik tadi. Yang pelik bukan pelik betul-betul pelik yang pelik yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sesat tu memang sesat lah. Maksud yang pelik ni mungkin orang yang mengamalkan berbeza dengan masyarakat, tapi benda tu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh silakan. Okey. Solat jenazah. Wallahu ta'ala alam. Setakat ni saya tak berapa ingat. Sekejap saya rujuk balik pun. Nanti lepas ni saya rujuk sekejap. Lepas rakaman ni insya-Allah saya boleh beritahu. Solat jenazah yang saya menarik. Sekejap ni. Yang tadi tu hadis kat tangan. Mengangkat tangan dia cuma benda tu yang semasa takbir kan. Cuma Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah ta'liq ala kitab Fiqh Sunnah, beliau merajihkan tidak mengangkat tangan. Cuma rasanya mungkin selepas ni insya-Allah saya duduk sekejap lepas habis majlis ni saya rujuk balik kitab Syekh Al Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Al-Hilali berkenaan tentu insya-Allah. Dia rasanya dia ada bahaskan, cuma saya tak berapa ingat. Dia rasanya ada perbezaan pandangan di kalangan fuqaha berkenaan tentang itu. Sekejap saya akan beritahu semua insya-Allah. Kalau ada persoalan yang lain, ada dua soalan tadi kan. Satu takbir hari raya, angkat tangan dan solat jenazah. Insya-Allah. Ada persoalan yang lain? Tadi saya kata afdal nanti puasa wajib dulu bila membuat sunat kan. Tapi sambil pada bulan Syaban, Syaban lah. Jadi banyak buat solat sunat. Kebanyakan dan ada hadis yang Nabi buat solat sunat tu sebab isteri Nabi pun puasa qada pada bulan Syaban ni. Puasa sunat puasa qada. Nabi buat solat sunat sebab isteri Nabi buat puasa qada pada hari itu. Nabi buat solat sunat. Dia buat banyak sunat. Puasa sunat sebab isteri Nabi puasa qada. Okey, faham. Okey, lepas tu persoalan ni. So jadi kira dua-dua boleh lah nak qada dulu pada waktu bulan Syawal dan diteruskan dengan puasa sunat. Dia macam ni. Mudah insya-Allah. Prinsipnya benda qada ni kena segera diganti. Betul. Faham tak? Segera diganti. Qada tak boleh tangguh-tangguh. Mungkin persoalan saudara tadi bila-bila boleh. Sama ada bulan Syaban ataupun Syawal. Okey. Aisyah qada bulan Syaban. Dan sahabat-sahabat pun ada yang qada pada hari-hari yang dianjurkan puasa sunat. Jadi cuma hari itu dah jauh lah dekat. Okey, faham, dekat-dekat dah kan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cuma setakat yang saya tahu, qada sebaik-baiknya disegerakan. Sebab apa? Benda qada ni hadirin mata Allah SWT seakan-akan hutang kita dengan Allah.
Dan yang mana kita pun tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama benda-benda qada ni. Kan? Kita bukan masalah yang hadis daripada Aisyah kalau sahih kita terima, tak ada masalah. Cuma kita bila mana benda qada ni kita tak boleh, tidak digalakkan untuk lewat-lewatkan. Allah Ta'ala ada sisi yang pendalilan tadi. Cuma benda qada ni hadirin Allah SWT kena segerakan. Supaya macam mana? Sebab apa kita pun tak tahu kita kembali pada Allah bila masa. Adakah kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita masih ada hutang, sama ada puasa dan sebagainya. Sebab tu disegerakan untuk mengqada. Itulah, tak silap saya, itu antara dalil yang mengatakan dibolehkan untuk qada, untuk puasa sunnah terlebih dahulu dalam Syawal baru qada. Itu antara dalil yang digunakan. Cuma saya secara peribadi mengambil pandangan ulama yang merajihkan kena qada terlebih dahulu, dan kena qada terutama baru sunnah berdasarkan ibadah yang paling utama. Wallahu ta'ala alam. Cuma biasalah kadang-kadang kalau macam suami isteri, terutama yang dah berkahwin, sebaik-baiknya kalau isteri tu tengah puasa, suami tu kena puasa sekali lah, sama-sama bantu isteri kan. So isteri pun tak adalah nak buat sarapan makan tengah hari secara umum lah, supaya sama-sama buka puasa kan romantik, masya-Allah. Barakallahu fikum. Bantu-membantu kan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah kamu dalam perkara kebenaran dan ketakwaan kepada Allah. Kalau ada persoalan yang lain, insya-Allah. Ya. Fidyah. Okey. Fidyah puasa tahun lepas tu nak ganti puasa. Okey. Mengandung. Okey. Mampu nak ganti puasa, tapi dah masuk bulan Ramadan. So fidyah dia dah boleh start bayar daripada bulan Ramadan ni untuk Fidyah. Okey, mudah insya-Allah. Saya tahu apa yang saya tahu ni berdasarkan ilmu saya. Kalau saya tak tahu, wallahu ta'ala alam. Fidyah hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala boleh dibayar semasa bulan Ramadan tu. Ketika bulan Ramadan pun boleh bayar fidyah dah. Contohlah macam sekiranya isteri yang mengandung, memang ulama berbeza pandangan di antara dia kena qada dan fidyah. Cuma saya secara peribadi mengambil pandangan ulama yang berpegang dengan hanya bayar fidyah saja berdasarkan dalil-dalil lah. Dan fidyah tu macam contoh hari ini isteri kita tak berpuasa contoh. Sebab apa? Uzur. Macam mengandung ataupun menyusukan anak. So esok pada harinya pun boleh dah bayar fidyah. Maknanya malam tu kita berikan makanan kepada orang miskin. Fidyah. Kadar fidyah apa? Ulama merajihkan, berbeza pandangan di kalangan ulama, ada yang menghadkan dengan bilangan kadar tertentu, tetapi yang paling rajih adalah memberi makanan kepada orang miskin yang lapar sehingga kenyang. Itu yang menurut saya yang rajih di kalangan para ulama. So nak bayar fidyah, boleh bayar fidyah secara langsung, boleh. Maknanya hari ini dah isteri tak berpuasa disebabkan mengandung ataupun orang tua yang tak mampu dah berpuasa, pada hari itu terus nak bagi makan pun boleh, tapi dia tak boleh sebelum tu. Maknanya contohlah dia dah tahu dia tak mampu untuk puasa Ramadan tahun ni, bulan Syaban dia siap-siap bayar fidyah, tak boleh. Dia kena setelah berlakunya keungzuran tu. Fidyah dibayar kepada orang fakir miskin yang Islam ke ataupun orang fakir miskin Islam. Wallahu ta'ala alam. Cuma umumnya, wallahu ta'ala alam, cuma umumnya kita kena utamakan Islam terlebih dahulu. Umum maslahat kita, macam sebelum kita nak utamakan orang bukan Islam, kita kena utamakan Islam terlebih dahulu. Betul tak? Macam ahli keluarga, macam dari sudut sedekah, kita kena utamakan orang yang paling dekat dengan kita, kerabat kita, baru orang Islam umumnya. Apatah lagi dengan orang bukan Islam. Maknanya orang Islam semua dah settle dah, orang miskin ni baru kita settlekan orang kafir. Umum macam itulah. Bayar fidyah untuk nenek saja itu berapa? Okey. Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, niat dalam setiap amal berdasarkan hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dimulai dengan niat. Dengan niat mencukupi syarat. Dengan tambah lafaz pun boleh. Kalau kita kebetulan berbagi kepada orang yang tak layak dapat, lepas tak? Kebetulan macam mana tu puan? Dia tak termasuk dalam kategori yang layak mendapat fidyah. Okey. Layak dapat fidyah ni umumnya orang miskin.
Dia beza dengan zakat. Zakat asnaf-asnaf tertentu, asnaf-asnaf yang layak. Fidyah ni setakat yang saya ma'ruf adalah orang-orang miskin. Umumnya orang miskin. Miskin ni penarifan pun berbeza akhir zaman ni kan. Miskin. Kadang memang dah gaji dia RM1,000 kan. Kadang gaji RM1,000 ataupun RM1,000 lebih, tapi dia memang kategori miskin juga. Sebab apa? Banyak hutang macam-macam. Gaji memang dapat RM1,000, memang dia ada RM1,000, takkan dia miskin. Tapi dalam RM1,000 tu dia ada anak berapa orang, dia ada isteri, nak sekolah anak, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar alat dalam rumah, makanan dan sebagainya. Dia pun kategori orang miskin. Sebab tu takrif orang miskin ni luas akhir zaman. Yang penting makanan kita itu sampai kepada orang miskin. Itu sahaja. Tanpa lafaz pun tak ada masalah, mencukupi syarat. Airan fidyah tu mesti dalam bentuk makanan ke ataupun Dia qadar berbeza. Cuma umumnya ulama merajihkan pandangan yang mengatakan memberikan makan kenyang. Kadang kalau macam duit, kita berikan duit, dikhawatiri, digunakan duit itu dengan bukan perkara yang mengenyangkan. Sebab itulah dalam macam apa yang berkenaan tentang zakat fitrah tadi, sebab tu ulama khilaf sama ada boleh berikan dengan qadar nilai ataupun dengan makanan ruji. Sebab dikhawatirilah bila mana nilai itu digunakan wang tapi tidak digunakan untuk maksud mengenyangkan. Jadi tidak sampai maksud zakat ataupun fidyah itu dituntut dalam Islam. Tidak sampai maksudnya. Macam tu. So paling kurang berikan makanan yang mengenyangkan. Kalau nak selamat, berikan makanan lah yang paling selamat yang saya boleh katakan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa persoalan lain, InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar ini. Saya mohon maaf kalau ada tersalah silap, kekurangan. Itu adalah saya sebagai seorang insan, saya pun seorang penuntut ilmu, dan saya pun masih belajar lagi. Alhamdulillah. Mohon doa tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah SWT agar pembelajaran saya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekarang ni saya peringkat master dalam pengajian syariah. Kalau tak ada apa-apa halangan, mohon doa tuan-tuan dan puan agar tahun ni ataupun bulan Ramadan ni siap insya-Allah, dan doakan saya dapat belajar lagi dan lagi. Dan saya pun sarankan dengan tuan-tuan dan puan Allah agar terus belajar lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Menuntut ini sampai supaya Allah dan Allah SWT benda masa kita sebagai contoh majlis-majlis ilmu seperti ini, inilah masa-masa yang berharga yang kita boleh berbangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni lah masa-masa yang bernilai, masa-masa yang kita akan rugi insya-Allah. So tuntutlah ilmu sampai bila-bila, belajar lagi dan lagi. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.